Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good morning. Okay, so for today's class, I will teach you the descriptive statistics just like what Miss Nabila has taught you last week. Okay, so in this lesson, I will use both language, okay? I will mix up Malay and also English, alright? So, descriptive statistics. Okay, the statistical procedure has been divided into two, which is descriptive statistics and also the inferential statistics. So what are the definition of these statistics? Okay, so descriptive statistics, we use the data to provide description of the population. Okay, to describe based on your sample, alright? So, for an example, you use the numerical calculation, which is the mean, median, sum, standard deviation, the table, graph, percentage, and frequency, and so on, right? So, for inferential statistics, you use this statistical procedure to make inferences and also prediction about a population based on a sample of data taken from the population. Okay, which is you use it to generalize the data to make a generalization based on population, right? So meaning that maksudnya di sini kamu gunakan inferential statistics ni bila mana kamu ada hypothesis, right? Ada assumption, so you will use this type of statistical procedure. Okay, for an example, t-test, ANOVA, correlation, chi-square, and regression, right? So, yang ni kamu akan gunakan di awal data analisis dan yang ni di akhir data analisis. Alright? Okay, so next. There are two types of data, which is the first one is discrete data and the second one is continuous data. So what are these two types of data? Okay, so discrete data only have a certain values. Okay, it is whole number. Okay, maksudnya di sini contoh, okay, contoh number of siblings, number of car owned, number of students. Okay, these are the discrete data. Why? Sebab contoh macam sibling, kita tak boleh jadikan nombor tu dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk pecahan, dalam bentuk apa lagi? Percentage. Okay, maksudnya contoh macam saya tanya, kamu ada berapa orang adik-beradik? Saya ada 5 orang adik-beradik. Bukannya saya ada 5.67 orang adik-beradik. Okay. So, maksudnya number of siblings adalah discrete data. Sebab dia tak boleh dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk pecahan dan juga dalam bentuk percentage. Right. So, continuous data adalah nombor yang kita boleh boleh dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk perpuluhan dan juga boleh dalam bentuk percentage. Okay, sebab tu example dia height, weight. Okay, maksudnya apa ni? Contoh macam saya punya ketinggian bukannya 163 saja tapi 163 point dot 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 macam tu. Berat pun sama. Okay, apa-apa nombor, apa-apa data yang boleh dalam bentuk perpuluhan, pecahan dan juga dalam bentuk percentage adalah continuous data. Right? So, boleh faham? Okay, next. Okay, this is the scales of measurement. Right, ada 4 jenis scale of measurement. Kamu boleh buka buku yang kamu beli tu dengan yang Miss Nabila handle hari tu. Okay, buka muka surat 10.
Okay, so the first scale is a nominal scale. Okay, alright. Nominal scale ni dia describe identity. Okay, kebiasaannya dia ada pilihan jawapan. Okay, dan dia tak ada order dan only to differentiate. Okay, dia tiada level ranking dan semuanya sama rata. Alright. Maksudnya kat sini sebagai contoh gender. Okay, jantina, lelaki dan juga perempuan kan. Alright. So maksudnya kat sini lelaki identiti dia, perempuan identiti dia. Macam tu. Fakulti pun sama. Fakulti ada macam-macam jenis fakulti kan di UiTM Puncak Alam tu. So, fakulti pendidikan ada, fakulti tu ada, fakulti ini ada. Alright. So, itu adalah nominal scale. Sama juga macam address. Setiap rumah ada nombor rumah yang berbeza. So, itu melambangkan rumah tu. Alright. Macam ni, rumah dia nombor 74. Rumah yang seorang lagi tu nombor 68. Contoh. Alright. So, itu melambangkan identity. Okay, so itu adalah nominal scale. Right? So, next. Ordinal scale. Apa itu ordinal scale? Ordinal scale ni ada identity dan juga ada order. Yang ni tak ada order. Right? Yang ni tak ada level ranking. Yang ni ada order, maksudnya dia ada ranking. Right? Okay. Macam ni tadi ada nombor rumah kan. Okay, nombor rumah. Yang ni rumah nombor 1, rumah nombor 2, rumah nombor 3. Macam tu. Right? Yang ni saya tersilap tadi. Maaf. Address hanya macam di Kanga Perlis, di Alustar Kedah. Macam tu. Alright? Yang ni baru nombor rumah. Nombor rumah ordinal. Alright? So, next, academic qualification. Okay, maksudnya ada first year, second year, third year, fourth year. Okay, so itu adalah ranking. Right? Sama juga ni, year of study. Academic qualification tadi tu yang UPSR, PMR, SPM. Okay. Lepas tu asasi atau diploma. Lepas tu degree. Lepas tu master, lepas tu PhD. So, ordinal skill ni ada order. Ada level of ranking. Okay. Maafkan saya, tertukar tadi yang example ni. Okay, so next. Interval scale. Interval scale ni dia ada identity, dia ada order, dia ada consistent interval size dan juga dia arbitrary zero. Okay, maksud dia kat sini, dia ada dua ni. Okay, lepas tu dia ada consistent interval size ni maksud dia, contoh macam age. Age kamu start dengan 0 sampai 10. Okay, dalam data tu. Lepas tu 11 sampai 20. Lepas tu 21 sampai 30. So, itu adalah consistent interval size sebab size antara 1 sampai 10, 11 sampai 20 tadi tu semua sama je untuk setiap kategori age tadi tu. Okay. Okay, for an example, Likert scale. Likert scale pun sama. Contoh macam ada strongly disagree. Lepas tu ada disagree. Lepas tu ada slightly disagree. Okay, lepas tu ada neutral. Lepas tu slightly agree. Lepas tu agree. And then last one is strongly agree. So, kat situ adanya consistent interval size antara setiap Likert scale. Right? So, arbitrary zero ni pula maksud dia, dia boleh jadi di bawah kosong dan juga negatif. Okay? So, sebab tu macam Likert scale tadi ni kan, dia boleh jadi strongly disagree tu. Yang tu maksudnya negatif lah tu kan. Maksudnya di bawah daripada scale dia, bawah daripada kosong. Okay? Dan sebagai contoh juga temperature boleh jadi negatif. Right? Itu adalah interval scale. Next is ratio scale. Ratio scale ni kita ada identity, ada order,
ada consistent interval size dan dia juga adalah true zero. True zero ni maksud dia tak boleh jadi zero dan tak boleh jadi negatif. Contoh macam income ni kan. Memanglah ada orang yang menganggur tapi tak semestinya income dia tu kosong. Mungkin dia ada juga buat kerja part time, buat itu, buat ini apa semua. Dan income pun tak ada yang jadi negatif. Melainkan kalau dia banyak hutang. Right? For an example, ratio ni juga kita boleh gunakan dalam questionnaire untuk age. Right? Maksudnya, kamu letak age dekat dalam questionnaire kamu tu, lepas tu letak kotak kosong. Kotak kosong tu maksudnya minta respondent tu isi apa-apa je dia punya age di dalam kotak kosong tu. Okay? And then height, weight, sama lah tu. Tak boleh jadi negatif dan tak boleh jadi zero. Mana ada orang tinggi dia zero kan? Mana ada orang berat dia zero? Okay. Dan mana ada juga orang yang tinggi dia negatif, berat negatif. Alright. So itu maksud dia ratio. So yang ni ada identity. Yang ni ada identity dan juga ada level of ranking. Tadi tu ada order. Yang ni ada class ada consistent interval size antara semua tu. Ingat tadi yang age tu. Macam ni juga grade ni pun sama juga macam A, B, C apa semua tu kan. Yang tu dia ada apa nak cakap? A berapa ke berapa, B berapa ke berapa. Right? Dia ada dia punya interval size tu sama lah. Okay. And then arbitrary zero ni dia boleh jadi bawah kosong dan juga negatif. Okay. And then ratio. Ratio tak boleh jadi bawah kosong dan juga negatif. Itu je beza dia. So, boleh faham? Okay, next. Okay, why important to know scales of measurement? Sebab apa kita kena tahu scale of measurement ni? Okay, sebab different scales of measurement boleh lead kepada different way to ask question dalam questionnaire tu. And then boleh memberikan kita untuk analyze data tu kan. Dia jadi different way to perform data analysis. Right? Okay, so untuk data presentation for quantitative data ni, kita ada frequency distribution, which is dalam bentuk histogram atau bar graph dan juga frequency polygon. Kamu boleh buka buku tu, muka surat 23-25 kalau tak silap saya. Okay, buka dalam tu. Tengok contoh kat situ, right? Okay, so frequency distribution ni kita ada dua jenis. Satu ungroup data, ungroup score, dan yang kedua adalah group score ataupun data. Okay, kenapa dia berbeza? Okay, sekejap. Okay, sekejap lagi saya terangkan yang tu, okay. So dalam frequency distribution ni, frequency ni, ini adalah simbol dia, F huruf kecil ni, right? So nanti kita akan gunakan formula yang banyak gunakan huruf ni. Okay. Dan juga ni simbol sigma. Bermaksud sum ataupun total. Sama juga. Kita akan gunakan banyak simbol sigma ni nanti. Okay. F for frequency. And this is sigma F meaning sum of all frequency ataupun total frequency. Okay. So, the example of frequency distribution table, okay, for ungroup data, okay. Dan kita guna yang ungroup data ni to arrange the data in ascending and descending order. Dan setiap dalam ungroup data ni, kebiasaannya data dia agak sikit, okay, dan dia punya range dia dekat-dekat. Right, so maksudnya kat sini ada 12. 12 paling kecil. Nombor dalam ni, 12 ni yang paling kecil. Dan 15 ni yang paling besar. So maksudnya range dia tu tak jauh sangat. So that's why we use the ungroup frequency table. Okay, dan daripada situ kamu klasifikan 12 ni ada berapa frekuensi dia. 13 ni ada berapa.
14 ni ada berapa, 15 ada berapa, dan kamu totalkan dapatlah sigma F berapa. Itu adalah total frequency untuk ungroup data ni, ungroup frequency table ni. Okay, so next. Okay, example of frequency distribution table for group data. Okay, bila kita nak guna group data ni, which ada interval size. Okay, when the range from minimum score to maximum score is very large. For an example, the incomes, the marks. Okay, so kamu nampak kat sini, minimum score dia paling sikit ialah 11. Dan maximum score dia paling besar 90. Okay. So range between these two score sangat besar kan. So itu time ni baru kita guna group data. Okay. So inilah ni dia punya F untuk setiap kelas interval ni. And then this is the sigma F. Kamu totalkan semuanya, dapatlah sigma F tadi, sum of the frequency. Okay, next. Okay, this is the example. Okay, how to construct group frequency tables. Okay, so ini adalah contoh data yang kamu dapat. Okay, so ada 5 step yang kamu kena follow untuk construct group frequency tables ni. So mula-mula kamu dapat ungroup kan, ungroup punya data. Maksudnya kamu dapat raw data macam ni kan. Okay. Tak group langsung kan. Okay. Lepas tu kamu kena group kan sebab dia punya minimum score dengan maximum score dia jauh. Okay. So, step 1. Identify the largest observation. Which kita ni kan sebagai simbol dia adalah L dan the smallest observation is S. Okay, so L ialah 46 ni. S adalah 6 ni. Okay, so step 2. Determine the range. Okay, simbolnya adalah R. Okay, so macam mana nak kira range ni? L kena tolak dengan S. 46 tolak dengan 6 equals to 40. Okay, so next, step 3, choose the appropriate number of class intervals, iaitu K. Kamu pilihlah ikut suka kamu. Kamu tak kisahlah, asalkan dia appropriate punya class interval. Okay, so suppose we choose K equals to 8, right? Ini sebagai contoh je, kamu nak pilih berapa pun tak kisah. Tapi kalau kamu pilih kecil, kamu akan dapat banyaklah dia punya group table nanti. Kalau kamu pilih besar sangat, nanti histogram kamu akan jadi sikit lah dia punya tu nanti. Okay, so dia kena sedang-sedang. Pilih kelas interval ni yang sedang-sedang, yang tengah-tengah. Okay, kena main agak-agak lah. Okay, and then step 4, approximate the class width. Okay, W. Okay, R bahagi dengan K. R 40 bahagi dengan K 8. So kita akan dapat class width dia adalah 5. And then the last one is pick a starting point. Okay, iaitu starting point dia kena slightly smaller than S. S dia adalah 6 kan. So kita pilih 5 sebagai starting point dia. Alright. So next. Okay, ni adalah table yang kita dah groupkan. Okay, dan kita dah kira kan setiap kelas interval ni kan. Kita dah kira berapa frekuensi untuk setiap ni. Dan ini adalah sigma F, total frekuensi untuk setiap ni. Okay, so macam mana nak kira yang ni tadi? Kan 5 kan kelas width dia tadi kan. So kamu kena kira satu-satu tau. 5, 6, 7, 8, 9. Bukannya 9 tolak 5. Kalau 9 tolak 5 dapat 4. Dan nanti kamu akan buat 5 sampai 10. So, salah. Sebab 5 sampai 10 tu nanti, class width kamu jadi 6. Bukannya jadi 5. Okay. So, kamu kena kira satu-satu. 5, 6, 7, 8, 9. So, di situ baru dapat class width dia equals to 5. Okay.
Sama juga macam ni. 10, 11, 12, 13, 14. Kena kira satu-satu. Okay. Lepas dah dapat dua ni, kamu pun tulis je lah kat bawah ni. Ikut nombor belakang ni. Tu dia punya tips dia. Okay. Dah dapat 5 dengan 9 kan. 10 dengan 14 kan. Lepas tu next dia kamu sambung 15 sampai 19. Ikut ni. Lepas tu 20 sampai 14. Ikut yang ni. Alright. Lepas tu kamu kira lah frekuensi untuk setiap ni. Okey, maksudnya dalam raw data ni, nombor 5 sampai 9 ni ada berapa? Contoh ni 6, 8, 9. Ni ada lagi 9, ni ada lagi 8. So, ada lagi tak? So, 5 lah. Okey, ada 5 frekuensi dia, kekerapan dia kat sini. Sama juga macam ni, kena kira lah satu-satu. Okey, next. Frequency distribution graph. Okay, how to present the data. Okay, kat sini ada 3 cara untuk kita present the data, which is the first one is bar graph, second one is histogram, and the last one is the polygons. We use polygons or line graph. Okay, so horizontal axis dia adalah the scores. Okay, x-axis dia the scores, and then the vertical axis dia adalah the frequency of the scores. Alright, maksudnya y-axis adalah the frequency. Okay, next. So, this is contoh bar graph. Bar graph ni kena ada gap between setiap, apa ni? Ni lah, bar graph ni kan, between the bar. Lepas tu dia allow to skip data for zero number of frequency. Okay, kita boleh skip data. Kalau frekuensi dia apa ni bukan jauh, okay, kita boleh skip. Okay, next histogram. Histogram kat sini ni x-axis ni adalah the score, y-axis adalah frekuensi dia kan. Yang ni pun sama juga macam tadi. Okay, so dia tak boleh ada gap dan dia tak boleh ada space between the bar. Tak macam bar graph tadi ni. Dia kena continue je. Kena bersambung je lepas setiap bar. Okay. So, kejap lagi kita akan belajar macam mana untuk kira upper and lower boundary untuk setiap bar dalam histogram ni. Sebab selalunya kita akan gunakan histogram untuk present data. Right? And the last one is the polygons. Line graph. Okay. Ni maksudnya setiap midpoint dalam histogram ni. Okay. Midpoint untuk setiap ni lah. Setiap data, setiap bar tadi tu. Lepas tu kita sambungkan titik-titik-titik dia dan jadikan dia sebagai satu line graph, polygon. Okay, next. Okay. Ini adalah cara untuk kira lower and upper class boundary. Alright, so when constructing a histogram, we need to find out the class boundaries. Okay, one is class boundaries. Class boundaries are the numbers that connect two consecutive classes. Okay, they are midpoint between upper class limit of one class and the lower class limit of the following class. Okay, so cara untuk kira lower class boundary dengan upper class boundary ni kan macam ni. Okay, contoh tadi kita dah dapat dah table ni. Right, so sama ada kamu nak tambah kat tengah dia ataupun tambah kat tepi dia pun boleh juga. Tambah dua table kosong kat tepi table ni. Okay. Dan tulis kat atas dia lower class boundary. And then the second one table is upper class boundary. Right. So, cara untuk kira dia senang je. Ambil 5 ni. Kamu tolak dengan 0.5. Okay, 5 tolak 0.5 dapat 4.5. And then this one tambah dengan 0.5 dapat 9.5. Okay, and then this one kamu tak payah, untuk yang bawah ni kamu tak payah kira dah. Yang ni kamu copy je balik letak kat sini. Right? 9.5 kat atas tu letak kat sini. Lepas tu yang ni repeat macam tadi juga, tambah 0.5 jadilah 14.5 kat sini. Lepas tu tulis balik 14.5 ni dekat bawah. Okay, sama je macam next punya ni. Macam tu cara kira lower and upper class boundary.
Okay, so next. Okay, bila kita dah dapat lower class boundary dengan upper class boundary ni, baru kita boleh buat histogram. Okay, so start dengan 4.5 kan, lower class boundary dia. Okay, start kat sini 4.5. Lepas tu follow dengan 9.5 kat sini. Okay, and then 14.5. Lepas tu kamu kira lah. Untuk yang ni berapa dia punya frekuensi. Okay, 5 kat sini. 5, alright. Lepas tu ni 11. Okay, letak 11 kat sini. Lepas tu kamu gariskanlah. Okay, gariskanlah setiap bar ni. Right? Sama je macam seterusnya. Follow je sampai seterusnya sampai habis. 49.5 ni macam ni. Alright? Next, frequency polygon. Okay, which is a line graph. Okay, the frequencies for each value x are represented as dots where we connect the midpoint of each class boundary by a straight line. Okay, kita boleh jadikan sebagai polygon. Okay, daripada histogram tu dengan connecting midpoint of the width of each bar. Right? So maksudnya kat sini kamu kena kira midpoint bagi setiap kelas boundary ni. Okay. Macam mana cara untuk kira kelas boundary ni? 9.5. Okay, 9.5 tolak 4.5 equals to 5 kan? Right? So 5 tu divide by 2 sebab nak cari titik tengah kan? Okay. So, dapatlah 2.5. Lepas tu, 4.5 tambah dengan 2.5 tu dapat 7. So, kami kira lah petak tu apa semua. 7 dekat mana? So, bagi dia sama ni, bawah dengan atas ni. So, kamu letaklah titik kat sini. Alright? Dia punya midpoint. Yang ni pun sama. Ni 4.5 ni kan tolak dengan 2.5. Sebab dia memang kena start daripada bawah. Kalau start daripada sini, dia tak jadilah polygon. Right? Dia kena start pada bawah. Baru dia nampak bentuk sebagai polygon tu. Okay. So, midpoint dekat sini pun. Yang ni 4.5 tolak 2.5 dapat sini. Lepas tu ni 9.5 tambah 2.5 dapat sini. Right? Lepas tu yang ni pun sama. Ni 4 plus 9.5 ni kan. Tambah 2.5 dapatlah hujung sekali. Lepas tu kamu sambung dots dia tu. Dan kamu akan dapat sebuah polygon. Okay. So, that's all. Thank you.